Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. آمين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang saya hormati para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Moga-moga para jemaah semua dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah, marilah kita semua memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dipanjangkan umur dalam kebaikan serta kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke rumahnya untuk sama-sama kita mendirikan solat. Maka marilah kita sama-sama berharap dan berdoa moga-moga Allah terima semua amal ibadat yang kita kerjakan. Para jemaah yang saya hormati, dalam bulan Ramadan nanti antara perkara yang kita perlu perbanyakkan selain daripada sedekah, selain daripada kita perbanyakkan baca Quran, banyakkan zikir, 4 yang saya sudah beritahu sebelum ni. 4 zikir ya. Kalau ingatlah. Ke habis lupa dah. 4 zikir ya. Yang pertama zikir perbanyakkan la ilaha illallah, kedua istighfar, ketiga minta syurga, keempat minta lindung daripada api neraka. Kalau minta syurga tu Allahumma inni as'alukal jannah, minta lindung wa a'udzubika minan nar. 4 zikir. Ini adalah hadis riwayat daripada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah dan Imam Baihaqi. Jadi hadis tu panjang. Tengah-tengah hadis tu Nabi kata perbanyakkanlah 4 perkara. Yang pertama zikir la ilaha illallah. Bulan Ramadan ni ada setengah tempat dia buat tahlil. Okeylah tu tahlil. Tahlil tu la ilaha illallah bukan makan. Kalau orang faham tahlil makan betul tak? Ada jemputan tahlil. Yang biasa tulis kan. Ini tak ada papan tanda saya tengok. Ada setengah tempat ada tulis papan tanda jemputan tahlil. Apa maknanya? Jemputan makan. Bukan tahlil sangat pun, betul tak? Ada tak orang datang zikir la ilaha illallah lepas tu balik? Mana ada? Marah dia kalau tak ada makan, betul tak? Kalau kau tak ada makan tak payah jemput dah. Dia akan jadi begitu. Sedangkan tahlil itu maknanya zikir la ilaha illallah. Jadi kalau kita bulan Ramadan tak ada tahlil, kita zikir la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah itu juga adalah tahlil. Halala yuhallilu tahlilan. Zikir la ilaha illallah. Kalau tasbih, subhanallah. Kalau tahmid, alhamdulillah. Kalau takbir, Allahu Akbar. Confirm tahu. Jadi tahlil la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah banyak-banyak. Yang kedua kena banyak istighfar. Astaghfirullah paling kurang, paling panjang yang biasa kita amal. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang ketiga minta syurga. Minta syurga ni paling pendek macam saya baca tadi, Allahumma inni as'alukal jannah. Paling panjang yang biasa kita baca lepas tarawih tu. Biasa 4 rakaat.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta redha Allah dan minta syurga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta lindung daripada kemurkaan Allah dan minta lindung daripada api neraka. Boleh, tak ada masalah. Jadi 4 zikir ni banyakkan bulan Ramadan. Tapi selain daripada itu, ada lagi satu perkara yang kita kena perbanyakkan bulan Ramadan. Apakah ia? Itulah berdoa. Rugi satu orang bulan Ramadan punyalah makbul doa. Hadis 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Pertama, doa seorang pemerintah yang adil, imam yang adil. Imam di sini adalah pemerintah lah. Yang kedua, doa orang yang dizalimi. Yang ketiga, doa seseorang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka. As-saim hatta yuftira. Sehingga dia berbuka. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad, Imam Tirmizi. Jadi orang berpuasa makbul doa. Tetapi satu orang tu menyia-nyiakan masanya tak berdoa. Terutamanya nak dekat maghrib. Bila dah azan maghrib, Allahu Akbar, baru sibuk nak baca doa. Sedangkan ketika itu apa yang dituntut? Makan. Baca doa pendek je. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Dah, makan. Paling kurang tak nak baca doa tadi. Apa baca apa? Bismillah. Kan. Ya. Bukan doa panjang-panjang. Tak payah doa panjang lagi masa tu. Habis tu doa panjang masa bila? Sebelum azan. Masalahnya sebelum azan buat apa? 10 minit, 15 minit, setengah jam sebelum azan tu buat apa? Kalau orang pergi shopping kat bazar lagi. Bazar Ramadan duduk cari kuih, tak jumpa-jumpa lagi. Air pun nak minum ni, buka puasa. Katira dah beli semalam. Contohlah. Tak habis lagi beli belah. Nak dekat puasa dah, nak buka-buka puasa dah ni. Ataupun kalau orang tu duduk kat rumah, dia sibuk dengan handphone dia lah. Ada handphone, TV. Yang sibuk internetnya macam-macam hal lah. Masing-masing buat perkara sia-sia. Sedangkan waktu sebelum maghrib tu mustajab doa. Kenapa tak minta? Semua kita ada masalah. Semua kita ada hajat. Kenapa tak berdoa masa tu? Jadi sebut doa panjang-panjang masa tu. Ini waktu yang kita kena perbanyakkan bulan Ramadan. Dengan banyakkan berdoa. Doa kita insya-Allah Allah akan terima. Kalau tak hari tu, hari-hari lepas tu lah. Cuma yang doa-doa juga, doa tu ada adab dia. Jangan kita ingat asal doa je Allah terima, tidak. Doa yang bentuk yang Allah akan terima ialah kita kena tengok apa yang Allah sebut dalam Quran, apa yang Nabi sebut secara dalam hadis. Antaranya apa kaedah doa ialah kita doa tu janganlah minta secara detail. Janganlah terlampau spesifik. Betul-betul cerita detail dalam doa tersebut. Sebagai contohlah, zaman sahabat, ada satu orang sahabat tu, tabi'in rasanya. Dia berdoa, dia cakap apa? Allahumma inni as'alukal qasral abyadha an yaminil jannati idza dakhaltuha. Ini cara doa dia. Ya Allah, aku mohon kepada engkau istana berwarna putih sebelah kanan syurga. Apabila aku masuk syurga. Terjemah doa tu lah. Kalau kita tengok doa tu bagus, minta doa tak masalah, minta syurga cantik. Tapi dia ditegur, ai bunayya salillahal jannah wa ta'awwaz bihi minan nar. Kamu minta je lah dengan Allah syurga tu, tak payahlah minta syurga tu macam mana. Minta je lindung dengan Allah daripada neraka, tak payah cerita neraka tu nak macam mana. Ya Allah, aku selamatkanlah kau selamatkanlah aku daripada neraka yang ada belenggu besinya, daripada api panas yang mencengkam. Tak payah cerita. Minta lindung neraka je sudah. Kalau minta syurga, minta syurga. Sama jugalah kok ada kat dunia ni orang minta, ya Allah, kau berilah aku sihat. Yang mana kalau boleh umur aku biarlah sampai ke 80 tahun. Tak payahlah minta sampai 80. Minta aja sihat. Macam mana Allah nak bagi sihat? Terpulang pada Allah. Itu contoh-contoh jenis-jenis doa. Jaga. Nampak dah elok doa, tapi doa tu dalam isinya tak betul. Tak payah kita terlampau sangat dalam doa ya. Kemudian selain daripada doa begitu, kita kena doa tu tak payah pun suara kuat-kuat kalau kita doa sorang-sorang. Tapi kalau masa kita doa tu sembahyang tahajud ke tak ada orang, tak apalah kita kuatkan suara. Tapi kalau ada orang lain, jangan tinggikan suara. Sebab ada perintah dalam Quran, surah Al-A'raf ayat 55,
Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Tuhan engkau dalam keadaan rendah diri dan perlahan. Khufyah, sembunyi-sembunyi. Sedang cakap seorang-seorang. Itu cara berdoa dengan Allah. Kenapa kita doa begitu? Sebab Allah ni tak peka, Allah dengar. Cuma kalau kita nak asyik berdoa, kita seorang, boleh tinggi sikit suara, tak ada masalah. Selain daripada itu, ni ringkas-ringkas ya, saya tak boleh cerita detail semua. Kita berdoa ini, antara lagi adab berdoa ialah kita kena elak daripada terlibat benda yang haram lah. Sama macam puasa tak boleh terlibat benda haram, doa pun sama. Antara punca doa tak makbul sebab masih lagi terlibat benda haram. Mencuri, merompak, menipu orang dan sebagainya. Dan carilah masa doa yang makbul. Doa waktu-waktu yang mustajab doa. Macam contoh saya kata tadi, sebelum berbuka puasa. Waktu tu mustajab doa tu. Dan antara lagi waktu mustajab doa bila? Selepas beramal. Lepas semayang, selepas berbuka. Bukan sebelum berbuka, selepas berbuka. Ya, mustajab doa. Sebab kita baru lepas selesai ibadat. Berbuka tu, ibadat. Begitu juga kita selepas solat tahajud dan lain-lain. Jadi apa saja beramal, terus berdoa sesudah beramal. Macam contoh bayar zakat. Berdoalah selepas bayar zakat. Dan lain-lain. Jadi carilah peluang masa mustajab doa. Moga-moga bulan Ramadan kita Allah terima puasa kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sambati sambung kitab Al-Adab Mufrad. Hari ini saya nak suruh jemaah buka muka surat 71 71. Kita skip 2 bab Sebab 2 bab tu dia lebih cerita mengenai maula. Jadi dalam kalangan orang Melayu ni tentang maula ni tak ada sangatlah. Tapi Arab ada, memang Arab ada. Menisbahkan seseorang itu kepada keluarga seseorang yang lain. Jadi saya tak cerita benda tu, kita terus masuk benda yang ada kait lebih penting lah, iaitu bab sekarang. Muka surat 71 bab 41. Saya baca dulu. Babu man 'ala jariyataini aw wahidatan. Bab pada menyatakan orang yang menanggung dua orang. Menanggung dua atau seorang anak perempuan. Jadi tajuk dia apa maknanya tu? Saya hurai terus. Maksud hadis ni ialah Imam Bukhari nak bagi tahu hadis-hadis yang berkaitan tentang seseorang yang ada anak perempuan. Seorang ke dua orang ke, dia jaga anak tersebut dengan baik. Lah di sini bukan menanggung saja. Dia memberi nafkah dan menjaga elok-elok anak tersebut. Nanti dalam hadis-hadis bawah nanti akan terang. Tapi saya hurai dia punya tajuk tu dulu. Cuma nanti kalau kita baca hadis tu, kita tak akan jumpa perkataan wahidatan tadi. Seorang anak perempuan, tak ada. Kat mana kaitnya? Ada. Kita dengar dulu hadisnya. Hadis yang pertama dulu, hadis nombor 76. Wa bihi qala hadatsana Abdullah bin Yazid qala hadatsana Harmalah bin Imran Abu Hafs At-Tujibi an Abi Usyanah Al-Ma'afiri an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu thalath banatin wa sabara 'alayhinna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar. Tengok terjemahnya daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ada baginya 3 orang anak perempuan dan dia bersabar terhadap mereka, memberikan mereka pakaian daripada hartanya, maka mereka akan menjadi pedindingnya daripada api neraka. Apa maksud dia? Hadis ni pertama sebelum saya bercerita huraian terjemah hadis ni ialah Uqbah bin Amir tu dulu. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang penyair, penulis syair dan penyair, dan juga sahabat yang faqih dalam bab agama. Jadi beliau ini antara sahabat yang banyak menyertai peperangan lah, di samping sahabat-sahabat yang lain. Cuma saya ringkaskan cerita mengenai beliau. Beliau ni masa dia nak meninggal dunia, hampir nazak meninggal dunia, beliau telah panggil kumpul anak-anak dia. Panggil anak-anak dia kumpul kejap. Ni bagus ni. Pokok lah kita rasa kita tak lama dah kat dunia ni kan. Panggil lah. Beri nasihat. Ya. Kadang-kadang nasihat tu tak berfungsi masa kita cakap tu.
Mati kita, baru dia terima pakai. Ya, cakaplah, bagi nasihat pada anak-anak kita. Orang lain pun anak kita. Tak kira lah anak kita dah besar pun, dia ada anak dia pun dah bercucu ke, kita hidup lagi, beri nasihat. Maka Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu ni dia bagi nasihat apa dia? Dia panggil kumpul anak-anak ni, dia kata, "Ya bunayya, anhaakum an thalathin." Wahai anak-anak kesayanganku, aku larang kamu 3 perkara. Yang pertama dia, aku nak bagi pesan fahtafizu bihinna, dan ingatlah betul-betul 3 perkara ini. Yang pertama, la taqbalul hadisa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa min siqatin. Janganlah terima mana-mana hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah melainkan daripada orang yang dipercayai, siqah. Bahasa Arab sebut siqah. Siqah ni orang yang dipercayai keilmuannya, bukan orang yang main tangkap buat, bukan. Ataupun kita panggil ustaz jadian, bukan. Ni istilah sekarang lah ya. Kita dulu kalau nak tengok ilmu hadis tu dia nak tengok orang tu dulu. Walaupun hadis tu betul, tapi orang yang riwayatkan hadis tu dia ada masalah. Masalahnya banyak. Contoh macam dia pernah terlibat dengan penipuan walaupun sekali. Dan terlibat penipuan ini bukan hanya dia tipu betul-betul, tipu bergurau pun tak boleh terima juga. Ini cerita dulu lah. Sebab tu siqah ni tak boleh tipu langsung. Agak-agak kita tak pernah tak tipu. Hanya diri masing-masing. Pernah tak tipu? Pernah kan sekali kan? Automatik hilang siqah kita. Tu dulu punya cerita lah. Sekarang ni kalau siqah dia agak ringan sikit, tak macam dulu. Siqah tu selagi dia tak terlibat benda haram, dia masih lagi laku perintah Allah, kita nampak dia pergi zahir, dia semayang, kita tak pernah dengar lagi dia cerita tipu orang ke. Masih lagi kita pun tak pernah nampak dia buat perkara yang tak sepatutnya, maka kita panggil dia siqah lah. Tu zaman sekarang punya siqah. Tapi dulu punya siqah ketat. Sangat-sangat ketat. Itu yang pertama dia beritahu. Yang kedua, wala tastadinu walau labistum al-aba'a. Janganlah kamu berlagak seperti orang yang beragama, walaupun kamu memakai pakaian yang khas untuk seseorang ulama tu. Maksudnya apa dia? Dalam hadis ni nak beritahu kepada kita ialah kita ni dalam bab ni jangan dah nak tunjuk kita alim sangat. Kita kena warak, tunjuk biasa-biasa je kita. Terutamanya dalam bab agama. Jangan sikit-sikit kita. Orang tahu apa? Begitu kan. Bercakap begitu sebenarnya dia sedang dalam takabur sebenarnya. Jadi jangan nak berbangga sangat dalam bab berilmu tu. Tapi kita kena menuntut ilmu. Cuma kalau orang tanya kita jawab. Tapi cara tu, menyampai ke, berjawab ke, kadang-kadang ada bau-bau takabur di situ. Walaupun apa dia cakap betul. Jadi kena berjaga benda tu. Walaupun dia memang penampilan dia memang ulama. Hatta dia memang ulama sekalipun, dia kena jaga dalam bab tu. Yang ketiga dipesan oleh Sayyidina Uqbah bin Amir, wala taktubu syi'ran fatashghalu lahu qulubakum anil Quran. Janganlah kamu sibuk tulis syair kerana kamu akan sibuk daripada Quran, menyebabkan hati kamu lalai. Apa maksudnya? Sayyidina Uqbah bin Amir nak beritahu ke anak-anak dia, kalau dulu syair lah, orang Arab ni suka syair. Bila dia berdendangkan syair ni, mereka ni asyik tenggelam dalam syair-syair yang mereka lontarkan, yang mereka baca, mereka sampaikan. Ya, kita tak ada suasana begitu. Baca syair tiba-tiba macam khayal, tak ada. Tak ada. Tak ada suasana begitu. Saya kiaskan apa dia? Lagu lah. Nyanyi. Jangan nak sibuk sangat dengan melagu, menyanyi, sebab dia akan menyebabkan hati tu lalai. Mulut tu tak habis-habis ulang lagu je. Kan? Ulang lagu je. Tak kira lagu apa pun. Ada maksud saya lagu yang melalaikan. Lagu tu boleh menyebabkan hati lalai. Bila hati lalai, tak baca Quran. Jadi 3 nasihat ini, walaupun dia bagi nasihat kepada anak-anak dia, tapi dia ada kait juga dengan kita. Satu saya beritahu tadi apa dia? Kita boleh bagi nasihat semasa kita nak meninggal dunia. Beritahulah pada anak kita. Contoh kita cakap kepada anak-anak, ayah nak pesan sikit ni. Ayah pun tak tahu apa melalui hidup ni. Ayah tak nak kamu bergaduh sama-sama kamu. Jangan ayah mati nanti sibuk berebut harta. Ayah tak nak kamu bergaduh harta dunia ni. Janganlah putus saudara. Contoh ni contoh kan. Terpulanglah cakap macam mana. Jangan hafal yang ni pula. Ini contoh saja. Terpulang ayat masing-masing. Ayah nak kamu nanti sedekahlah amal untuk ayah ni. Ayah mati nanti
Selalulah sebut-sebut nama ayah dalam doa, sebagai contoh. Pandai-pandailah kita punya idea masing-masing untuk nasihat anak kita. Jadi oleh itu baca hadis dulu. Sayyidina Abu Uqbah bin Amir nak beritahu kepada kita bahawa Nabi SAW bersabda, siapa yang ada anak 3 orang perempuan. Mula-mula dalam hadis sebut 3 orang. Tapi syarat je dia bersabar jaga anak perempuan tersebut. Kalau dia tak sabar, dia mengeluh, dia mengadu, dia merungut, cerita ke orang, susahlah aku jaga anak aku ni. Maka dia tak dapat fadilat tadi. Fadilat dia apa dia? Anak tu akan jadi penghalang daripada api neraka. Maknanya bukan anak tu masuk api neraka, dia nak masuk, anak-anak tu tahan dengan badan mereka daripada api neraka. Tidak. Anak itu akan jadi penyelamat kepada bapak dia daripada masuk api neraka. Dia akan beritahu kepada Allah, ya Allah, ini bapak aku jaga daripada aku kecil sampailah aku besar. Dia jaga elok-elok, dia sabar, dia bagi nafkah, dia bagi cukup kasih sayang, ya Allah. Kau selamatkanlah daripada api neraka. Itu maksud dia. Anak jadi penghalang daripada api neraka. Dan yang kedua dalam hadis tu tahu, bukan hanya bersabar. Beri, dalam ni sebut pakaian lah. Memberikan mereka pakaian daripada hartanya, maksudnya berilah apa-apa kepada anak itu sebut daripada hasil titik peluh si bapa tadi. Bukan harta orang lain, harta dia sendiri. Dia pergi kerja, susah penat, duit tu dia belilah untuk anak-anak dia. Tak kira tak semestinya pakaian. Yang lain-lain pun termasuk juga, dia beli makanan, beli hadiah untuk anak dia daripada hasil titik peluh dia. Dan dia pun tak ungkit apa yang dia bagi tadi. Bukan dia bagi lepas tu dia ungkit. Pergi cakap kat contoh anak sulung dia perempuan. Along, tak ingat ke dulu Along ayah bagi apa? Tu ngungkit namanya. Ngungkit habis tak dapat lah. Bagi-bagi je. Jangan nak cerita apa kita bagi. Penat-penat ayah hantar korang ngaji tinggi-tinggi. Habis pahala. Jangan ngungkit. Bagi-bagi je. Jadi syarat dia tadi, sabar dan beri daripada hasil titik peluh. Bukan daripada sumber yang lain. Barulah dapat fadilat, anak perempuan akan jadi penghalang daripada api neraka. Dan dalam hadis ini juga nak beritahu kepada kita, tempoh menjaga anak perempuan tu sampai bila? Selama mana dia masih lagi di bawah jagaan seorang ayah itu. Maknanya anak tu belum kahwin. Ataupun ada setengah orang anak tu tak kahwin-kahwin. Maka selama mana anak tu dijagalah, anak tu tak pandai berdikari lagi, maka selama itulah ayah tanggung, ayah dapat fadilat tadi. Kalau contohlah tiba-tiba anak dia nak berantau, tak nak lagi dengan ayah dia, habislah. Terhentilah tanggungjawab seorang ayah tadi. Cuma anak perempuan ni sebenarnya, selagi mana dia belum kahwin, selama itulah tanggungjawab ayah walaupun dia dah bekerja. Tanggungjawab ayah terlepas bila dia bernikah. Sebab siapa pula sambung tanggungjawab tu? Suami dia. Orang perempuan dia kena ada orang yang tanggungjawab kepada dia. Kalau tak suami dia, wali dia. Bapa, datuk, adik-beradik lelaki. Baru betul. Dalam bab adik-beradik, sebenarnya pun penting adik-beradik ni. Arwah lelaki, dia ada adik-beradik lelaki. Tiba-tiba dia dah nikah satu orang perempuan, arwah ni dia meninggal. Kan arwah tadi dia meninggalkan seorang wanita. Soalan saya, isteri pada arwah tu siapa yang jaga? Adik-beradik si arwah tadi, yang lelaki tadi. Sebab tu kalau baca ta'liq sama ada contohlah seorang suami tak memberi nafkah atau keluarga sebelah suami tak beri nafkah. Dia jadi macam tu. Bukan keluarga sebelah isteri, keluarga sebelah suami tak bagi nafkah beri isteri tadi. Isteri boleh tuntut cerai di mahkamah. Jadi oleh itu penting sangat adik-beradik lelaki ni kena faham, bukanlah harta si mati tu dibolut orang. Tapi sebenarnya dia orang ni lah yang uruskan harta si mati tadi untuk memudahkan si balu tadi. Tapi tak ramai yang faham begitu. Tak ramai yang faham begitu. Dia kata, dah meninggal lah adik aku tu. Siaplah harta dia tu. Member pula kaya. Yang isteri tu terkontang-kanting lah, tak diperdulikan. Ini yang tak betul. Ada setengah orang faham. Alhamdulillah saya tengok. Saya baca juga dalam laman sosial lah, Facebook misalnya. Ada satu orang tu cerita pasal diri dia. Dia kata dia ni beruntung. Satu orang wanita dia kata dia beruntung. Dia dapat adik-beradik suami yang sangat baik. Bila suami dia meninggal, adik-beradik suami ni lah yang tolong. Contoh perlukan kereta, mana nak apa duit belanja, nak pergi urus anak pun semua dibantu oleh keluarga sebelah lelaki tadi. Bukan sebelah adik-beradik sebelah dia, sebelah lelaki. Bukan senang nak dapat begitu. Ni semua ada ilmu lah ni. Bila semua faham tanggungjawab,
maka dia tak akan terkecil hati, dia tak akan, orang kata, mesra lagi lah hubungan tu walaupun suami dia dah meninggal. Walaupun mungkin dikahwin lain ke mana tahu, tapi hubungan sebelah suami yang arwah tadi masih baik. Kemudian para jemaah yang saya hormati, ditimbul ada satu lagi persoalan berkaitan nafkah tadi. Adakah nafkah seorang bapa kepada anak dia tadi yang perempuan tadi hanya kadar wajib ataupun lebih daripada had wajib? Maka Al-Hafiz Ibnu Katsir Al-Hafiz Ibnu Hajar, minta maaf. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih mengatakan bahawa kadar yang seorang bapa perlu bagi pada anak ialah lebih daripada kadar yang wajib. Bukan hanya yang wajib saja, makan, minum, pakaian yang wajib, bahkan lebih daripada yang wajib. Contoh, tiba-tiba dia nak bagi hadiah, ataupun ada benda yang benda tu tak jatuh wajib, tapi dia nak bagi pada anak. Maka ini juga yang dituntut sebenarnya. Jadi bukanlah nafkah tu perbelanjaan diberi pada yang wajib, tapi lebih daripada yang wajib itu dia panggil ihsan. Sebagaimana hadis yang berkaitan seorang wanita yang diminta makanan kepada Aisyah tu. Lalu Aisyah bagi buah tamar. Dalam hadis itu buah tamar tu ada macam-macam versi. Salah satunya Aisyah bagi buah kurma sebanyak 3 biji. Sebab masa tu perempuan tu dia ada 2 orang anak perempuan. Dia datang pada Aisyah minta makanan, Aisyah bagi 3 biji buah kurma. Seorang satulah. Maka bila anak perempuan tu 2 orang tu dah makan habis, 2 orang minta pula pada mak dia. Mak dia tak sempat minta, tak sempat makan lagi. Dia belah buah kurma tu 2 bagi anak dia. Mak tak sempat makan lagi. Maka Nabi menisbahkan itu sebagai ihsan. Yang ni lah dituntut untuk seorang bapa buat pada anak dia tadi. Bukan sekadar bagi nafkah yang wajib. Bahkan dia berkorban untuk anak perempuan tu tadi. Barulah anak tu akan jadi penghalang daripada api neraka. Semua depan saya ni mungkin ada anak perempuan. Jagalah mereka dengan baik. Termasuk saya sendiri pun ada anak perempuan. Moga-moga kita jadilah anak itu penghalang daripada api neraka buat kita semua. Kemudian hadis yang kedua, baca bawah tu, wa bihi qala hadatsana al-Fadl bin Dukainin qala hadatsana Fitrun an Syurahbila sami'tu ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin tudrikuhu ibnatani fayuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahu al-jannata. Daripada Syurahbil, dia telah berkata, aku telah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah bersabda, tidaklah seorang Islam yang mempunyai 2 orang anak perempuan lalu dia menjaganya dengan baik, melainkan keduanya akan memasukkannya ke dalam syurga. Okay, hadis ni dengan hadis yang pertama tadi tak ada beza pun. Dia beza dia segi lafaz saja. Beza dia yang pertama ialah hadis pertama kita berbaca tadi 3 orang anak perempuan. Yang berbaca tadi berapa orang? 2. Maknanya poin dia ini nak kaitkan dengan tajuk Imam Bukhari tadi. Barang siapa yang menjaga 2 orang anak perempuan. Okey. 2 orang anak perempuan, sebab tak semua orang ada 3 orang anak perempuan. Tak tahu depan saya ni mungkin ada 3 dan ke atas. Mungkin depan sebahagian kita dia tak cukup 3, 2 je. Jadi kalau dia dengar yang 3 tadi sedihlah dia. Alamak, aku 2 mana dapat ni, tak dapat ni. Contoh. Maka datanglah hadis kedua ni. Dengar hadis kedua kata siapa yang ada 2 orang anak perempuan lalu dia menjaga dengan baik. Saya kata tadi ihsan, menjaga dengan baik. Maka anak 2 orang tadi akan menyebabkan bapa dia masuk syurga. Dia sebut bapa termasuk mak lah ya. Jadi dia akan menyebabkan masuk ke syurga. Cuma dia sebutkan bapa sebab bapa punya tanggungjawab lah untuk beri nafkah. Bukan tanggungjawab mak untuk beri nafkah. Walaupun contoh suami isteri tu dah bercerai, tanggungjawab beri nafkah kepada anak dia tadi tu tetap pada bapa. Bukan pada mak yang itu. Bukan. Bapa masih bertanggungjawab. Bapa tak boleh lepas tangan. Jadi oleh itu bapa jaga elok-elok anak perempuan dia dengan ihsan. Maka insya-Allah anak tu juga akan jadi penyebab kepada si bapa tadi masuk syurga. Jadi hadis yang kedua ini juga mengaitkan kepada kita bahawa 2 orang anak perempuan pun boleh menyebabkan si bapa tadi masuk syurga. Sekarang ni masuk lagi satu hadis. Hadis yang ketiga. Muka surat sebelah Muka surat 72. Wa bihi qala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Sa'id bin Zaid qala hadatsani Ali bin Zaid qala hadatsani Muhammad bin al-Munkadir anna Jabir bin Abdullah haddatsahum qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu 3 banatin yu'wihinna wa yakfihinna wa yarhamuhunna
faqad wajabat lahul jannatul battata. Faqala rajulun min ba'dil qaumi wa sintaini ya Rasulullah, qala wa sintaini. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dia telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ada baginya 3 orang anak perempuan yang dia melindungi mereka, mencukupkan keperluan mereka dan menyayangi mereka, maka wajiblah baginya syurga. Lalu telah berkata seorang lelaki daripada orang ramai yang hadir, sekiranya 2, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dan juga 2 orang. Okey. Yang ketiga ni agak detail. Maknanya cara satu orang ayah tu nak boleh masuk syurga bukan sekadar bagi duit nafkah, bukan. Bukan sekadar bagi pakaian saja, bukan. Hadis yang kedua tadi baru kita baca ihsan, menjaga baik-baik. Tapi tak cerita jaga baik-baik tu macam mana? Maka datang hadis yang ketiga baru baca tadi. Hadis yang ketiga ni kata apa dia? Kalau si bapa tadi beri tempat. Dalam hadis ni yu'wihinna diterjemah dalam ni melindungi mereka. Asal makna yu'wihinna ialah memberi tempat tinggal bagi anak tadi. Maknanya dia duduk dengan anak tu jaga elok-elok. Dan dia bukan jaga je anak elok-elok, dia lindungi anaknya. Anak perempuan tadi dia jaga elok-elok, tak lepas tangan. Ambil tahu hal anaknya. Kemudian bukan dia jaga saja, dia mencukupkan keperluan mereka. Jadi ada apa-apa yang diperlukan oleh anaknya, maka diberi, dicukupkan. Tapi bukan maksudnya mencukupkan ini, apa yang anak minta semua dapat. Bukan. Bapak ni dia lain sikit, dia tak macam mak. Kadang-kadang ada benda anak minta dia tak bagi. Dan anak ni jangan tanya kenapa bapak dia tak bagi. Sebab dia akan tahu bila dia jadi bapak. Sekarang anak dia selalu, apa sahaja ayah minta, semua tak dapat dia. Dia jangan nilai kat situ, dia kena tengok. Ayah kalau bab belanja makan, ada tak makan? Okey, alhamdulillah ada makan. Pakaian cukup? Cukup. Sekolah macam mana? Sekolah okey. Jadi janganlah nilai, oh bapa aku ni kedekut, tak ada masa, minta semua tak dapat. Padahal yang lain cukup. Jadi kadang-kadang si bapa ni ada benda dia tak bagi dan dia pun tak beritahu kenapa dia tak bagi. Kadang-kadang. Kadang-kadang supaya anak tu faham sendiri. Tapi kadang-kadang anak tak faham. Bila dia akan faham? Bila dia jadi bapa lah kalau anak tu lelaki. Baru dia faham, oh kenapalah bapak aku tak bagi. Tapi ada juga anak yang tak kerti bahasa juga kan. Dia dah jadi bapak pun dia tak faham juga. Kemudian para jemaah yang mati termasuk dalam hadis ni dan menyayangi mereka. Yang ni payah sikit. Disebut secara jelas dalam hadis ni menyayangi anak perempuan tersebut sebab ada bapa tak sayang anak dia. Dia memang jaga cukup nafkah, makan minum semua cukup, tapi dia tak sayang anak dia. Bila hilang sayang ni? Yang ni pun saya baca dalam kitab syarah ialah sayang seorang bapa ni akan hilang bila dia teruji sabar dengan anak tu tadi. Contoh bila anak tu bila dah besar sikit. Kalau anak kecil-kecil ni tak ada masalah sangat, memang confirm sayang lah. Kalau tanya semua tuan-tuan yang depan saya ni, kalau anak kecil-kecil bawah sekolah rendah lagi, confirm sayang anak. Tapi bila anak dah mencecah remaja dan ke atas, tiba-tiba anak buat hal. Masa tu baru tahu sayang tak sayang anak tu. Ya, orang akan uji kesabaran. Lagi-lagi kalau anak tu buat hal, anak tu dah mula tinggi suara dengan bapa, anak tu mula mempertikaikan apa seorang ayah tu cakap, apa ayah ni tak faham saya. Dia mula begitu. Ni tak boleh, tu tak boleh. Saya bukan buat apa pun. Contoh. Ayah ni sekat, ayah ni suka kongkong saya. Mulalah. Masa tu teruji kesabaran seorang ayah. Barulah ketika tu sayang ke tak sayang. Sebab tu penting sayang ni sampai bila-bila walaupun anak tu dah besar sekalipun dah berumah tangga. Sayang tetap sayang. Kekallah sayang tersebut. Cuma kenapa disebut sayang macam saya kata tadi lah. Seorang bapa tu akan teruji kesabarannya bila anak tu mula membesar. Maka bila anak tu dah besar, dia masih kekal momentum dia sama. Dia jaga cukup nafkah, cukup sayang pun dibagi walaupun anak dia buat hal. Maka tu dipanggil ihsan, anak tu akan jadi penghalang daripada api neraka. Tapi bukan senang lah saya kata tadi. Nak dapat sabar tu bukan senang. Kemudian juga para jemaah yang saya hormati, kadang-kadang kita sebagai bapa ni boleh marah anak, boleh. Sebab anak kalau buat salah kena marah, kena tegur. Begitu juga boleh tak pukul anak? Boleh bila anak buat salah. Dalam semayang pun kalau anak tu tinggal, dia tak nak semayang, kita boleh pukul dia, boleh rotan dia. Tapi rotan dia cara dia ya. Bukan main rembat angkat tinggi-tinggi bukan ya.
Ini angkat macam mahkamah sivil punya undang-undang tu, jangan Tidak begitu. Undang-undang Islam sangat cantik. Tapi saya nak beritahu, walaupun dibenarkan pukul, walaupun dibenarkan marah anak tadi, kalaulah ayah tu ada cara selain daripada marah dan pukul dengan memadu cakap elok-elok pada anak tu, itu sudah memadai anak tu dia dengar, itu lebih baik. Itu lebih baik. Itu dia punya peringkat tu. Kalau ayah tu boleh kontrol dia punya emosi, boleh cakap elok-elok dan dia rasa dengan cakap elok-elok tak nak boleh dengar, itu lebih baik. Melainkan kalau dia cakap anak tu elok-elok tak nak dengar, barulah boleh guna tahap yang seterusnya. Tinggi suara, gunakan rotan dan sebagainya. Saya juga dulu pernah kena rotan. Tapi saya bukan kena rotan dengan ayah saya kena rotan dengan mak saya. Mak saya lagi garang pada ayah saya. Tapi alhamdulillah lah, jadilah kita seorang manusia. Itu didikan. Jangan marah. Kenangan manis kena rotan tu ada. Dulu belajar agama pun sama, saya kena rotan. Bukan sebab saya nakal, bukan Oh tu ustaz ni nakal ni. Bukan Sebab bila kita didik dengan cara begitu, alhamdulillah. Saya jadi macam mana tuan-tuan tengok hari ni. Kalau guru saya lantak engkau lah, kau nak belajar tak nak belajar, memang tak jadi apalah jawabnya. Tapi sekarang anak-anak bukan begitu. Anak-anak kalau dia rotan, jadi apa? Jadi macam pelik lagi sangat, melawan lagi ada lah. Jadi oleh itu para jemaah semati, sebab tu kita kena tengok keadaan sesuai. Sebab tu saya kata tadi, kalaulah dengan tidak mengherdik, tidak mengangkat rotan, anak tu boleh cakap elok-elok kita, dia boleh faham, boleh terima, itu lebih baik. Itu dipanggil ihsan. Kemudian para jemaah yang saya hormati, dalam hadis yang baru baca, tiga-tiga hadis ni tadi, tak ada pun sebut pasal seorang anak perempuan. Tu saya nak kaitkan. Tengok tajuk tadi. Tajuk Imam Bukhari letak, seorang bapa tu jaga dua orang atau seorang. Mana celah mana dapat seorang tadi? Jawapannya ialah dalam hadis-hadis yang lain. Antaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata dalam hadis itu sama, satu orang yang ada 3 orang anak perempuan, lalu diberi nafkah dan elok jaga anak tersebut, maka wajiblah syurga. Lalu bangkit seorang sahabat Arab Badui, dia tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 orang saja anak dia ada? Dia tak ada 3, dia 2." Maka Nabi kata, "Ya, 2 pun dapat." Maka sambung lagi. Kalaulah, rawi hadis kata, kalaulah ada seorang sahabat yang lain bangun kata seorang, pasti Nabi akan jawab seorang juga. Hadis tu kait dia. Ni hadis apa hadis Maknanya satu orang yang ada seorang saja anak perempuan. Macam saya seorang je ada. Seorang je anak perempuan. Jadi kalau dah dengan seorang itu dijaga elok-elok, dia akan dapat juga fadilat yang sebagaimana disebut. Kenapa tiba-tiba timbul macam ni? Kejap 3, kejap 2 ni. Kita dengar hadis dengan azan dulu lah. Sekejap kita sambung. Silakan muazzin.
Para jemaah yang saya hormati, sambung sikit lagi ya. Maka daripada hadis yang kita baru baca tadi, 3 keadaan seorang. Ada seorang, mungkin 3 orang anak perempuan. Ada seorang, ada 2, ada seorang, ada anak 1. Semua perempuan, maka dia kalau jaga sebagaimana yang disebutkan, jaga dia elok, cukupkan, bagi nafkah, bagi kasih sayang, maka semua anak-anak itu tak kira lah seorang ke 2 orang ke 3 orang dan lebih, akan jadi penghalang kepada mak ayahnya daripada masuk neraka dan akan menyebabkan masuk ke syurga. Itu makna hadis. Sebab tu Imam Bukhari letak walau atau 1. Kan kita baca dia punya tajuk tadi, awahidatan, seorang. Seorang anak perempuan pun dapat fadilat yang sama. Janganlah sedih ya. Yang tak dapat yang mana? Yang tak ada langsung anak perempuan. Kenapa anak lelaki tak disebutkan? Sebab anak lelaki ni tak sama macam anak perempuan. Dia tak susah jaga daripada anak perempuan. Anak lelaki senang jaga sebenarnya. Dibandingkan anak perempuan. Perempuan ni ada dia punya susahnya. Dan kalau lagi dah besar, dah kena aurat, dah kena jaga. Itu semua mak bapak kena pantau. Kena ambil tahu hal dia. Jadi sebab itulah jaga anak perempuan ni agak susah dibanding anak lelaki. Jadi sebab tu hadis ni hanya cerita pasal anak-anak perempuan sahaja. Kemudian satu lagi hikmah dalam hadis-hadis yang saya baca tadi, ialah kenapa Nabi tak je sebut terus 2 orang ke seorang je kan? Kenapa sebut 3, 2? Jawapannya ialah nak menimbulkan keinginan pada sahabat. Bila sahabat ni, dia antara sahabat ni suka pada ganjaran pahala. Dan dia tak nak terlepas pahala tersebut. Bila Nabi sebut 3 orang anak perempuan, maka dia kata, macam mana aku ada 2 orang? Sebab dia tanya, ya Rasulullah, kalau 2 orang macam mana? Maka Nabi kata 2 orang pun dapat. Sebab tu dia kata, nanti dalam perawi tu kata lagi, kalaulah ada mana-mana sahabat bangun jawab benda yang sama, kalau seorang macam mana? Seorang pun dapat. Jadi kenapa timbul begitu? Kenapa Nabi tak terus jawab? Nak timbul keinginan. Keinginan untuk kita dapat fadilat tersebut. Jadi orang yang nak keinginan, dia akan berlumba-lumba. Boleh ke tak saya ni macam ni? Saya ni macam ni boleh ke tidak? Nak dapat pahala. Contoh orang tanya saya ni, bulan Ramadan nanti tarawih kan? Dia sembahyang qada di belakang imam sembahyang tarawih. Imam sembahyang tarawih kat depan, dia sembahyang qada di belakang. Boleh tak? Masuk tarawih ni dia sembahyang kat belakang, sembahyang qada subuh lah senang. Sebab sembahyang subuh dua je. Jadi kalau sembahyang tarawih dia sembahyang zuhur, asar, isyak, maghrib kan lain rekatnya. Ceritanya sembahyang subuh lah paling senang. Jadi boleh tak dia sembahyang subuh belakang, qada, imam kat depan sembahyang tarawih? Jawapannya dalam mazhab Imam Syafi'i boleh. Imam Nawawi kata boleh. Dan kitab Majmu' pun ada dan kitab lain-lain pun ada. Boleh satu orang makmum yang niat sembahyang qada di belakang imam yang sembahyang tarawih. Boleh, tak ada masalah. Jadi nak ceritanya orang nak tahu. Boleh ya? Ya, dia ada tinggal sembahyang qada. Sekarang ni sembahyang tarawih tu sembahyang sunat. Dulu banyak masa zaman apa? Oh, ya.
Zaman jahiliah, orang selalu panggil zaman jahiliah. Saya pun tak tahulah istilah tu. Zaman dulu lah, banyak tinggal solat. Jadi zaman-zaman tu tiba-tiba tinggal solat. Tiba-tiba sekarang ni dah dapat hidayah petunjuk nak qada balik. Main tarawih sunat. Sembahyang qada tu wajib. Maka dia buat sembahyang qada. Boleh, tak ada masalah. Dia belakang imam yang sembahyang tarawih. Boleh. Cuba kaifiat doa kunut itu, ada ulama kata dia boleh baca doa kunut pendek. Tak payah baca yang panjang-panjang Allah Madinah tu, tak perlu. Dia baca doa kunut yang pendek sahaja. Kemudian kalau dia tinggal doa kunut pun tak jadi masalah. Sembahyang subuh dia tetap sah. Jangan pula dia dah tinggal doa kunut, ke sembahyang subuh dia pergi pula buat sujud apa dia? Sujud sahwi. Tak payahlah ya. Itu kalau kes nak buat. Jadi timbul persoalan tu sebab apa? Orang nak, boleh je? Ya, boleh. Alhamdulillah. Ini pandangan daripada ulama saya sebut je. Contoh lagi zaman nak tunjuk contoh sahabat-sahabat ni dia nak sangat benda tu. Pernah sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi cerita akan masuk syurga 70,000 orang tanpa hisap. Masuk syurga tanpa hisap, terus masuk syurga, tak ada soal jawab, terus masuk syurga. Maka Nabi masuk rumah. Bila Nabi masuk rumah, sahabat berbincang lah sama-sama dia. Siapa yang 70,000 tu? Ada kata inilah orang yang awal-awal masuk Islam zaman dulu masa Mekah. Ada lagi lah pandangan-pandangan yang lain. Orang yang mana lahir sebagai orang Islam, meninggal pun sebagai orang Islam. Dialah yang dapat 70,000 tu. Maka bila Nabi keluar, Nabi tanya apa yang korang sembang ni? Maka mereka kata kami berbincang siapakah 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab tadi. Maka Nabi pun jawab, orang yang 70,000 itu ialah humul ladzi la yastarquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna. 70,000 itulah orang yang mana tak mencari perubatan selain daripada Allah. Maksudnya bila dia sakit, dia tak pergi cari tok bomoh mana-mana. Dia turun je minta ya Allah, aku sakit dah Allah, kau sihatkanlah aku. Yang kedua, dia tak ada ambil benda-benda yang sial ni, sangka buruk ni. Contoh, dia kata ni dia boleh buat malang ni. Ni kalau aku silap langkah ni boleh mati ni. Dia tak ada anggap begitu. Dia anggap semua baik. Kalau Allah kata takdir buruk, buruklah aku. Dia serah pada Allah semua. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dia bertawakal kepada Allah. Inilah sifat ahli syurga yang masuk tanpa hisab. Maka bila Nabi sebut begitu, tiba-tiba Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Ukasyah ni sahabat yang handsome Nama pun sedap, Ukasyah. Dan memang dalam hadis beritahu dia satu orang yang muka dia kacak, handsome. Handsome dia macam mana wallahu alam. Hadis sebut begitu saja. Jangan tanya saya tak pernah nampak Jadi Ukasyah bangun cakap kepada Rasulullah, "Ud'ullaha li ayyaj'alani minhum." Doalah pada Allah agar Allah menjadikan aku salah seorang daripada 70,000 tadi. Maka Nabi pun kata, "Anta minhum." Engkau termasuk daripada mereka. Bila Nabi kata untuk Ukasyah bin Mihsan macam tu, tiba-tiba bangun seorang sahabat yang lain. Tu saya nak beritahu, sahabat ni dia nak, tak kira dia dapat. Tak kira macam ni. Dia pun bangun. Bila sahabat kedua yang bangun itu, maka Nabi kata, dia pun minta juga, "Ya Rasulullah, doalah saya pun masuk daripada 70,000 tu." Maka terus Nabi kata apa? "Sabaqaka biha Ukasyah." Ukasyah telah dahului engkau. Maknanya Ukasyah dah potong, kau tak sempat. Nabi dah tutup. Bukan tak boleh Nabi tak nak. Kejap lagi dia bangun. Kejap lagi seorang bangun. Kejap lagi seorang bangun. Kejap lagi satu surau bangun. Jadi bila nak habisnya? Jadi oleh itu, nak beritahu sahabat ni, saya tak nak, bukan kita nak kupar pasal sahabat tak dapat doa tu. Nak beritahu keinginan sahabat. Nanti saya tak dapat macam mana? Dia jadi begitu. Jadi moga-moga kita pun begitulah juga insya-Allah. Kita pun dah dekat Ramadan, kita jadilah orang begitu. Saya tak dapat lagi. Saya belum baca lagi Quran. Saya belum lagi zikir. Saya tak sempat lagi sedekah lagi hari ni. Begitulah maksud saya. Jadi kejarlah pahala di bulan Ramadan. Moga-moga Ramadan tahun ini kita banyak pahala. InsyaAllah. Amin. Jadi saya cukuplah sampai situ. Moga-moga apa yang disampaikan pada malam ini ada manfaat. Kita berhenti hadis itu sambung selepas raya. Jadi raya bulan puasa tak ada kuliah. Jadi kita cuti. Jadi saya mohon maaf lah sepanjang saya kuliah di sini. Kalau ada saya silap dan salah. Ada gurau tak ada tempat. Kalau ada jemaah yang terasa, maafkanlah saya ya. Kalau saya ada telah terkuat suara, maafkan juga saya. Dan moga-moga kita bertemulah selepas raya insya-Allah. Kalau kita tak bertemu selepas raya, kita bertemulah di syurga Allah SWT insya-Allah. Amin. Doakanlah saya selalu, moga-moga saya dah beri kekuatan, kesihatan yang baik, dapat meneruskan menyampaikan ilmu. Dan juga saya juga doakan tuan-tuan semoga sihat dan moga-moga Ramadan tahun ini semua puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا تخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.